2020 dan program ini membolehkan semua sama ada individu atau yang berpendapatan penggajian atau yang menjalankan perniagaan perlu melaporkan pendapatan yang diperoleh dalam tahun 2020 dan membayar cukai pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jadi bagi membantu masyarakat dalam memberi khidmat nasihat percukaian setiap tahun juga LHDNM akan melaksanakan program klinik cukai di Bernama Radio. Jadi bagi tahun 2021 ini sangat menarik di mana program klinik cukai akan dimulakan dengan topik kemudahan di hujung jari di mana LHDNM ingin mengajak pembayar cukai untuk melaporkan pendapatan dan membayar cukai mereka menggunakan perkhidmatan atas talian dalam talian iaitu Easy Hasil. Jadi kita nak tahulah maklumat lanjut berkenaan dengan perkhidmatan dalam talian ini, nak membayar cukai ini. Kita akan bersama-sama Encik Muhammad Zarul Al-Kamal Muhammad Salim yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam di LHDNM Cawangan Wangsa Maju. Assalamualaikum Cik Zarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey, Cik Zarul. Kita nak tanya ni kan, mungkin Cik Zarul boleh jelaskan dengan lebih lanjut lah tentang topik kita pada hari ini iaitu kemudahan di hujung jari. Okey, terima kasih DJ Natasha. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam percukaian. LHDNM telah melaksanakan program memfailkan borang nyata bermula 1 Mac setiap tahun yang lebih dikenali dengan nama program Jom Klik Hasil. Pembayar cukai individu boleh melapor pendapatan yang diterima mereka pada tahun 2020 sama ada pendapatan yang diterima melalui pendapatan penggajian ataupun pendapatan yang diperolehi melalui perniagaan. Jom Klik Hasil yang diperkenalkan oleh LHDNM merupakan kemudahan di hujung jari di mana semuanya boleh dilakukan secara online. LHDNM menggalakkan pembayar cukai untuk menggunakan perkhidmatan elektronik Easy Hasil yang mudah, tepat dan selamat. Baik. Itu dia berkenaan dengan topik kita hari ini iaitu berkenaan dengan kemudahan di hujung jari. Dan kita nak tahu juga apa mungkin antara objektif program Jom Klik Hasil ini. Okey, sidang pendengar sekalian, objektif program Jom Klik Hasil pertamanya ialah untuk menggalakkan pembayar cukai memfailkan borang nyata iaitu BN secara elektronik serta memastikan borang nyata tersebut diisi dengan betul dan tepat. Langsung boleh mengurangkan kebarangkalian penyebaran wabak pandemik di kala ini. Objektif seterusnya adalah untuk menggalakkan pembayar cukai dilaksanakan secara elektronik untuk menjimatkan masa dan juga kos. Selain itu, objektif program Jom Klik Hasil ini juga menggalakkan pembayar cukai menggunakan perkhidmatan online yang disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah yang terbaru yang terkini ialah aplikasi MyTax. Apa itu aplikasi MyTax? MyTax ialah akses utama kepada perkhidmatan Easy Hasil seperti e-filing, e-daftar, bayar hasil dan banyak lagi yang boleh dicapai oleh semua pembayar cukai secara single sign on. Baik. Okey. Objektif juga untuk memberikan perkhidmatan nasihat percukaian kepada pembayar cukai melalui taklimat yang diadakan secara maya sesuai dengan norma baru yang disarankan kerajaan kita oleh DJ Natasha. Baik, itu dia antara objektif program Jom Klik Hasil ini. Banyaklah kalau kita tengok kelebihannya kalau kata apabila kaedah tu dah dipermudahkan dan Encik Zarul, kita nak tahu ni program Jom Klik Hasil 2021 ni berapa lama tempoh ianya akan dilaksanakan? Okey DJ Natasha, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seperti tahun-tahun sebelum, tempoh program Jom Klik Hasil bermula pada 1 Mac dan akan berlangsung sehingga 30 April bagi borang BE, iaitu mereka yang mengisi borang BE yang tidak menjalankan perniagaan. Maksudnya dia terima pendapatan daripada penggajian lah. Manakala yang menerima pendapatan melalui perniagaan, tempohnya akan tamat pada 30 Jun 2021. Baik, itu dia tempoh program Jom Klik Hasil 2021 yang dilaksanakan itu
Itu dua kategori kalau kata kita lihat di situ. Baik, kita bersama-sama waktu ini dalam program Klinik Cukai ya, di mana hari ini kita bawakan topik yang sangat menarik, iaitu tentang kemudahan di hujung jari. Ya, cukup mudah untuk kata kita melaksanakan pembayaran cukai kita. Dan kita nak tahu juga Encik Zarul, program Jom Klik Hasil sudah tentu untuk mereka yang telah membayar cukai. Jadi siapa agaknya golongan individu yang layak dicukai ini? Okey, soalan ini acap kali kami di pihak lembaga hasil terima. Okey, untuk pengetahuan sidang pendengar sekalian, mulai tahun 2015, individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan melebihi RM34,000 setelah ditolak potongan KWSP perlu mendaftar fail cukai pendapatan dengan lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Saya ulang sekali lagi, pendapatan penggajian yang melebihi RM34,000 setelah ditolak KWSP perlu mendaftar cukai. Okey, dengan nasyid. Okey, bagi pendapatan individu yang layak dicukai, bukan sahaja dikira daripada pendapatan yang diterima daripada sumber perniagaan, profession atau penggajian saja, malah pendapatan lain termasuk dividen, faedah, diskaun, sewa, royalty, premium, pencen, annuity dan lain-lain juga dikenakan cukai. Walau bagaimanapun DJ Natasha, jumlah pendapatan yang dicukai ini tertakluk kepada jumlah perbelanjaan yang layak dituntut sebagai pelepasan cukai nanti. Baik, itu menarik. Kan ya, kita dah tahu siapa yang kena bayar cukai dan kita nak tahu apa antara pelepasan cukai yang boleh dibuat. Jadi kejap je lagi nanti kita akan tanyakan kepada Encik Zarul siapa ataupun apakah contoh-contoh pelepasan cukai yang dibenarkan sebagai tuntutan bagi tahun taksiran 2020 itu nanti. Kita berehat seketika, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Setiap individu perlu memainkan peranan bagi memutuskan rantaian COVID-19 di negara ini. Berikut adalah saranan daripada Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Elakkan 3S dan 3C. Elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit, elakkan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelutup muka di tempat awam dan jika bergejala. Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Spectrum Pagi Bernama Radio. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kita kembali semula dalam program Klinik Cukai pada waktu ini bersama-sama Encik Muhammad Zarul Akmal Muhammad Salim yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM Cawangan Wangsa Maju. Topik kita hari ini adalah tentang kemudahan di hujung jari. Tadi Encik Zarul dah kongsikan apa yang ada dalam program tersebut, kemudian apakah objektif dalam program Jom Klik Hasil ini. Dan siapa yang perlu membayar cukai. Jadi jangan risau, sebab apa? Ada juga bahagian-bahagian yang boleh dijadikan pelepasan cukai yang dibenarkan. Jadi mungkin Encik Zarul boleh kongsikan apa antaranya. Okey, untuk makluman, bagi tahun taksiran 2020 terdapat 24 jenis potongan individu dibenarkan sebagai pelepasan cukai. Tuan-tuan dan puan-puan, senarai lengkap boleh dirujuk di portal
rasmi kami LHDNM di www.hasil.gov.my. Okey, di sini saya kongsikan kepada tuan-tuan beberapa pelepasan yang boleh dituntut bagi tahun taksiran 2020. Baik. Pertamanya ialah pelepasan individu yang akan dapat berjumlah RM9,000. Pelepasan kedua ialah tambah jika pembayar cukai tersebut OKU dapat tambahan RM6,000. Okey, seterusnya pelepasan 3 ialah pelepasan bagi ibu bapa. Sama ada pelepasan tanggungan sebanyak RM3,000 dan juga rawatan perubatan sebanyak RM5,000. Yang keempat ialah pelepasan bagi peralatan sokongan asas, iaitu yang dibuat pembayaran yang dibeli terhadap individu, suami atau isteri, anak atau ibu bapa yang ber-OKU. Ianya terhad sebanyak RM6,000. Yang kelima, jika pembayar cukai tersebut menyambung pelajaran, mereka boleh menuntut pelepasan bagi yuran pengajian sebanyak RM7,000. Baik. Okey. Yang keenam ialah perbelanjaan perubatan penyakit serius sebanyak RM6,000 ataupun pemeriksaan perubatan penuh, ianya terhad kepada RM500. Yang ketujuh ialah pelepasan gaya hidup. Kat sini ialah pelepasan terbarulah, ada penambahan terbaru. Kejap lagi saya akan terangkan. Di sini pelepasan gaya hidup akan terbagi kepada dua. Ada tambahan RM2,500 dan juga RM1,500. Kemudian kita terangkan. Okey, pelepasan seterusnya ialah pelepasan SSPNN terhad kepada bernilai RM8,000. Baik. Pelepasan seterusnya ialah suami atau isteri memberi alimoni kepada bekas isteri atau bekas suami sebanyak RM4,000. Seterusnya pelepasan suami atau isteri kurang upaya. Ianya terhad kita bagi kepada RM3,500. Baik. Okey. Tuan-tuan dan puan, pelepasan yang ke-11 ialah pelepasan bagi anak. Jika anak tuan-tuan dan puan berumur bawah 18 tahun, tuan-tuan boleh memperolehi pelepasan sebanyak RM2,000. Jika berumur 18 tahun dan ke atas dan menyambung pelajaran, boleh menuntut sebanyak RM8,000. Jika anak tuan-tuan dan puan ialah OKU, tuan-tuan boleh menuntut pelepasan sebanyak RM6,000. Jika anak OKU tersebut menyambung pelajaran di peringkat IPT, terdapat tambahan RM8,000 bagi pelepasan tersebut. Okey, pelepasan ke-12, pelepasan ini hanya boleh dituntut oleh wanita saja, iaitu pelepasan perbelanjaan penyusuan. Okey, jika kawan lelaki nak tuntut, dia automatik dah blank kat situ. Hanya tuntut, saya ulang lagi sekali, hanya boleh dituntut oleh wanita sahaja. Okey, seterusnya ialah pelepasan yuran taman asuhan kanak-kanak tadika berdaftar. Saya ulangi, tadika berdaftar. Okey, sebanyak RM3,000. Yang ke-14 ialah pelepasan insurans nyawa KWSP sebanyak RM7,000. Okey. Yang ke-15 ialah pelepasan yang terbaru pada yang kita kita berikan ialah pelepasan perbelanjaan melancong dalam negara sebanyak RM1,000. Seterusnya pelepasan insurans perubatan dan pendidikan sebanyak RM3,000. Okey, pelepasan yang ke-17 ialah skim persaraan swasta dan annuiti tertunda terhad sebanyak RM3,000. Dan seterusnya pelepasan pekeso RM250. Okey. Kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, pelepasan yang diberikan ini sama seperti tahun-tahun sebelum. Baik. Namun ada beberapa penambahan disebabkan isu pandemik COVID. Seperti yang saya cakap sebentar tadi ialah pelepasan gaya hidup. Di bawah pelepasan gaya hidup terdapat pelepasan tambahan bagi perbelanjaan terhadap pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet untuk kegunaan manfaat diri sendiri, suami atau isteri atau anak dan bukan untuk kegunaan perniagaan. Ulang suara, bukan untuk kegunaan perniagaan. Tuan-tuan boleh tuntut perbelanjaan tambahan ini sebanyak RM2,500. Pelepasan tambahan ini ialah bagi perbelanjaan atau pembelian yang dilakukan dalam tempoh 1 Jun 2020
sehingga 31 Disember 2020. Jika perbelanjaan tersebut dibeli ketika ini, tarikh yang cakapkan sebentar tadi, baru boleh tuntut tambahan terhadap gaya hidup tersebut. Baik. Okey, seterusnya kita pergi penambahan pelepasan yang saya cakap sebentar tadi, iaitu perbelanjaan perjalanan domestik. Perbelanjaan ini ialah perbelanjaan penginapan di premis penginapan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Pelancongan dan bayaran masuk ke pusat tarikan pelancongan yang dilakukan pada atau selepas 1 Mac 2020. Saya ulang suara. Perbelanjaan yang dilakukan pada 1 Mac pada atau selepas 1 Mac 2020 boleh tuntut perbelanjaan ini terhad kepada RM1,000. Okey. Baik, itu dia ya antara pelepasan yang boleh anda tuntut ya. Kalau kita lihat kat sini ada 18 pelepasan tambah tadi 2 yang kemudiannya yang dikongsikan ya oleh Encik Zarul tadi, iaitu berkenaan dengan pembelian komputer peribadi, telefon pintar ya, ataupun tablet untuk kegunaan sendiri ya, anak-anak dan juga atau suami atau isteri, bukan untuk kegunaan perniagaan. Dan satu lagi perbelanjaan perjalanan domestik. Kalau macam tak ingat, tak pasti gitu, dia mudah je, pergi je terus ke laman sesawang rasmi www.hasil.gov.my. Baik, tadi Encik Zarul ada juga sebutkan tentang menggalakkan pembayar cukai gunakan perkhidmatan MyTax tadi kan? Ya, betul. Okey, jadi bagaimana kaedahnya nak guna MyTax ini untuk menghantar BN itu tadi? Okey, baiklah, untuk menghantar BN iaitu borang nyata. Pertamanya tuan-tuan perlulah mempunyai nombor cukai pendapatan terlebih dahulu. Kini tuan-tuan dan puan-puan boleh mendaftar nombor cukai pendapatan secara online menggunakan perkhidmatan kami iaitu MyTax. Okey. Kat sini saya akan kongsikan langkah-langkah bagaimana kita nak daftar nombor cukai secara online tanpa kita perlu beratur ke cawangan secara panjang ketika inilah. So, tuan-tuan pergi ke portal kami, klik pada MyTax. Kat situ tuan-tuan boleh lihat perkhidmatan Easy Hasil. Tuan-tuan dan puan-puan klik e-daftar, klik daftar individu, isi borang permohonan tersebut. Okey, maknanya bila isi tersebut, maknanya dia dah hantarlah. Kita akan hantar apabila anda menerima nombor cukai pendapatan tersebut. Kemudian barulah tuan-tuan akan memperolehi nombor PIN. Bila nombor PIN tersebut akan wujudnya nombor ID dan kata laluan untuk kita membuat proses e-filing seterusnya. Okey. Selepas kita dah daftar, kita dah nombor cukai, kita kena dapatkan nombor PIN e-filing pula. Okey, macam mana nak mohon nombor e-filing secara online tanpa kita perlu beratur di cawangan? Okey, sama juga kita pergi ke portal MyTax. Tuan-tuan klik pada button hubungi kami, klik permohonan, and then tuan-tuan dan puan klik permohonan nombor PIN e-filing application, kemudian isi borang permohonan tersebut dan muat naik lampiran berkaitan. Okey, selepas kita dah minta nombor PIN, barulah saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan langkah-langkah untuk menggunakan e-filing. Okey, dalam tempoh bekerja selama 3 hari bekerja, tuan-tuan dan puan-puan akan menerima 16 digit nombor PIN menerusi email berdaftar dengan Lembaga Hasil dan Renggi Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan pergi ke MyTax, kemudian pergi perkhidmatan Easy Hasil, e-filing, and then tuan-tuan login pada button login kali pertama, masukkan 16 digit yang terima tadi dan setkan kata laluan. Kata laluan lah, barulah akan ada selepas kita set kata laluan dan nombor IC, baru kita boleh masuk aplikasi e-filing tersebut. Okey, untuk menghantar borang nyata, pilih tahun dan jenis borang. Saya ulang sekali lagi, di kala ini tuan-tuan perlu memilih borang EBE bagi pendapatan yang mempunyai pendapatan peroleh penggajian, dan EB pendapatan yang diperoleh daripada perniagaan. Tuan-tuan perlu pilih jenis tahun taksiran ialah tahun 2020. Alright. Selain melaporkan pendapatan anda bagi tujuan cukai, jangan lupa untuk menuntut pelepasan yang dibenarkan, yang seperti saya cakap sebentar tadi lah. Okey, bagi tahun taksiran 2020. Okey, pastikan lapor pendapatan tuan-tuan dan puan-puan dan simpan rekod perbelanjaan yang dilakukan pada tahun 2020
untuk tuan-tuan dan puan-puan tuntut pelepasan-pelepasan seperti yang dinyatakan sebentar tadi. Baik. Itu dia kaedah menggunakan MyTax ini. Ini di laman Sesawang ada juga bagi tahu kaedahnya ya? Ya, betul. Laman Sesawang rasmi LHDN, anda boleh tengok juga ya kaedah ni bagaimana nak mendaftar di MyTax itu tadi ya. Cukup mudah sebenarnya ya bila dah boleh buat secara online ini. Dan ni ada netizen tanya juga ni Encik Zarul ya, dia kata kalau kata yang dokumen tadi tu yang diperlukan boleh ke kalau ambil gambar je, gambar-gambar resit ni, dia kata macam tu. Maksudnya gambar-gambar resit bagi dokumen-dokumen sokongan. Ya. Okey. Kami sebenarnya di Lembaga Hasil lagi menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan mengambil gambar resit-resit yang telah dibayar sebagai bukti. Kerana kalau kita ikut secara logik akal, resit-resit yang kita bayar di-print secara carbon, kemungkinan pada akan datang carbon tersebut akan hilang. So, untuk menjadikan ianya sebagai bukti, kita lebih menggalakkan tuan-tuan dokumen tersebut snap saja gambar, and then bila dipanggil untuk audit barulah kemukakan gambar-gambar tersebut. Cukup mudah. Cukup mudah. Ya, kan jadi ambil gambar tak masalah, tak perlu nak scan-scan lah ya. Ya, betul. Ni ambil gambar je, tapi yang paling penting adalah nampaklah nombornya. Betul. Jangan hilang pula nombor tu kan. Carbon dah hilang. Baik, dan MyTax merupakan kemudahan di hujung jari ya untuk menghantar borang nyata BN ini. Mungkin ada fungsi-fungsi lain MyTax itu sendiri, Encik Zarul. Okey. MyTax merupakan gateway kepada perkhidmatan lain yang disediakan oleh Lembaga Hasil dalam berbentuk paparan dashboard yang lebih mudah dan lebih moden. Okey, ini bermakna banyak lagi fungsi yang dijalankan oleh MyTax selain menghantar borang nyata, seperti profil diri, dashboard utama, bayaran balik, menu PCB, SPC dan ledger. Dalam profil diri, tuan-tuan dan puan-puan boleh menyemak maklumat tuan-tuan puan sendiri, iaitu maklumat nombor cukai pendapatan, maklumat bank, nombor telefon, alamat email, dan juga tuan-tuan boleh menyemak cawangan mana yang mengendalikan fail-fail tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada fail tuan-tuan dan puan-puan dikendalikan oleh cawangan semaju atau cawangan duta ataupun cawangan yang berdaftar, yang telah didaftarkan. Alright. Di MyTax juga wujudnya di dashboard utama ialah tuan-tuan boleh lihat jumlah sumbangan cukai bagi 3 tahun taksiran terkini. Kat situ juga tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat maklumat sekatan perjalanan. Okey, kat sini kita mudah. Misal kata selepas pandemik ini tamat, kita nak tengok sama ada kita kena sekat tak perjalanan. Dari MyTax, aplikasi MyTax je kita boleh tengok kita kena sekat ke tak. So lebih mudah. Tak perlu kita nak pergi melayari web-web tertentu. Daripada MyTax saja. Okey, seterusnya MyTax juga terdapat paparan bayaran balik. Paparan bayaran balik ialah satu paparan yang memaparkan proses pembayaran balik cukai pendapatan sehingga ke peringkat bayaran balik berjaya dikreditkan ke akaun pembayar cukai. Ianya bergantung kepada data yang dikemukakan semasa menghantar borang bagi tahun taksiran terkini. Okey, ini bermaksud jika tuan-tuan sebenarnya boleh semak, kita dah declare e-filing. Kat situ kita boleh semak sama ada kita dah boleh dapat refund, proses dapat refund. Kita dah boleh dapat refund tak daripada proses paparan bayaran balik tadi. Okey, di MyTax juga kita boleh tengok menu PCB. PCB bermaksud potongan cukai berdaftar lah. Yang seperti kita maklum di payslip kita, di payslip gaji tuan-tuan dan puan-puan terdapat potongan cukai berdaftar. So tuan-tuan boleh menyemak di MyTax dengan menu PCB tally tak amount yang ditolak tersebut. So semakkan boleh lebih mudah dengan adanya aplikasi MyTax dengan menu PCB. Di samping itu, di selain itu, ianya memudahkan pembayar cukai, especially yang pembayar cukai yang ingin yang bersara. Kerana dia MyTax menunjukkan paparan SPC. SPC bermaksud sijil penyelesaian cukai. Alright. MyTax memaparkan proses surat penyelesaian cukai bagi pembayar cukai yang berhenti ataupun bersara. Selain daripada itu, MyTax juga memaparkan ledger pembayar cukai, ledger cukai tuan-tuan dan puan-puan. So, MyTax juga selain daripada yang saya cakapkan sebentar tadi, MyTax memberikan perkhidmatan online kepada pembayar cukai seperti bayar hasil, e-PCB, kalkulator PCB dan banyak lagi. Okey, ringkasnya
MyText adalah salah satu platform informasi terbaru yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh perolehi maklumat percukaian tuan-tuan hanya di hujung jari saja. Baik, itu dia kan cukup mudah dah sekarang ni kan, dengan handphone saja macam-macam dah boleh semak dah melalui platform MyText ya, iaitu perkhidmatan online LHDN. Okey. Dan kejap lagi kita nak bertanyakan ya kepada Encik Zarul, musim-musim e-filing ini kita tahu susahlah pula nak hubungi pegawai LHDN kalau kata ada sebarang kemusykilan nak tanya kan ya. Jadi mungkin ada cara lain bagaimana. Kejap lagi nanti Cik Zarul akan kongsikan bersama-sama dengan kita semua. Kita berehat seketika, terus dengar Bernama Radio. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Hai, saya Farah Ann, Gimnas Negara. Pandemik sekarang ini menyebabkan saya tidak dapat beraksi sementara waktu. Sebagai atlet, tentunya saya ingin menyumbang pingat dan juga mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Namun, semua ini tidak dapat dilakukan jika kita semua tidak mengambil vaksin. Saya akan mengambil vaksin. Saya juga mengajak anda lakukan yang sama. Dengar saranan pakar kesihatan kita. Ayo lindungi diri kita dengan vaksinasi. Jika kita melindungi diri kita sendiri, kita dapat melindungi orang lain. Lindung diri, lindung semua. Spectrum Pagi Bernama Radio. Baik, Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Waktu ini kita bersama-sama dalam program Klinik Cukai bersama-sama tetamu kita Encik Muhammad Zarul Akmal Muhammad Salim, Pegawai Perhubungan Awam di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM Cawangan Wangsa Maju ya. Dengan topik kita adalah kemudahan di hujung jari. Itu dia, sungguh menarik ya perkhidmatan online LHDN ini iaitu MyText ya, yang akan memudahkan kita untuk membuat pembayaran cukai. Dan seperti yang kita tahu, bila masuk je musim e-filing kan ya, banyak tiba-tiba sebab dia setahun sekali dia jadi macam-macam lupa kan, ataupun mungkin ada tambahan, dokumen tambahan, boleh tak kita nak dapatkan pelepasan, macam-macam persoalan. Jadi nak hubungi pegawai ni sibuk lah kan ya, talian sibuk. Jadi mungkin lah Cik Zarul ya, ada cara lain nak hubungi LHDNM ini selain dari kita nak hubungi talian hasil K-Line ni. Okey, betul tu DJ Natasha. Untuk makluman sidang pendengar sekalian, ketika ini LHDNM dihujani dengan jumlah panggilan yang agak tinggi setiap hari yang menyebabkan talian kami sentiasa sibuk dan sukar ditembusi. Walau bagaimanapun terdapat beberapa platform atau saluran yang tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi. Antaranya ialah hasil chat, laman media sosial dan juga borang maklum malas pelanggan. Okey, apa tu hasil chat? Tuan-tuan dan puan-puan, hasil chat ialah salah satu live chat yang membolehkan komunikasi antara pembayar cukai dan pegawai hasil K-Line secara waktu sebenar. Maknanya secara live lah. Okey, pembayar cukai boleh memuat naik dokumen pada hasil chat tersebut. Okey, hasil chat ini boleh diakses menerusi aplikasi MyText yang saya cakap sebentar tadi. Okey, untuk makluman juga, hasil chat ini atau live chat ini hanya tersedia pada waktu operasi pejabat saja. So waktu bekerja saja kita boleh menggunakan aplikasi live chat ini. Okey, selain daripada itu, live chat atau hasil chat, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi kami daripada laman media sosial. Ialah di kala era pembangunan teknologi ini, banyak platform yang kita boleh gunakan untuk kontak dengan kita, seperti contoh Facebook, Twitter, Instagram. Okey, saya kongsikan sini. Facebook, tuan-tuan boleh ajukan sebarang soalan kepada pihak kami LHDNM di Facebook kami, iaitu Facebook Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, ataupun Twitter
@LHDNM official ataupun Instagram @LHDNM. Okey, tuan-tuan, macam saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan boleh ajukan, boleh DM atau PM kami untuk jika tuan-tuan terdapat kekangan dalam masalah kekangan dalam percukaian tuan-tuan dan puan-puan. Follow LHDNM untuk maklumat cukai terkini. Okey. Akhir sekali, platform untuk menghubungi kami. Tuan-tuan boleh mendapatkan atau memperolehi borang maklum balas pelanggan pada portal kami atau laman sesawang kami, iaitu www.hasil.gov.my. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik hubungi kami, klik maklum balas. Tuan-tuan juga boleh selepas klik maklum balas, tuan-tuan perlu klik maklum balas pelanggan sekiranya tuan-tuan terdapat pertanyaan, cadangan ataupun tuan-tuan merasakan pegawai yang memberi perkhidmatan kepada tuan-tuan dan puan-puan memuaskan. Tuan-tuan boleh ajukan penghargaan atau kepujian. Baik. Sebab takkanlah kita nak komplain je kan. Yalah. Kita perlulah ujian. Tak semestinya sesuatu yang kita terima itu kita nak buat yang negatif saja. So tuan-tuan boleh ajukan pujian juga pada borang maklum balas kami. Ya, bagi kredit sikit lah belanja. Yes, betul. Baik, itu dia antaranya ya. Okey, itu saja. Okey, itu dia cukup mudah kan ya. Ada live chat, lepas tu ada laman media sosial dah tentulah. Itu 24/7 kita kata, boleh tengok je dekat situ, tak ada masalah. Kemudian ada borang maklum balas pelanggan juga. Ini penting ya supaya kata kita lihat ya pegawai-pegawai ataupun petugas-petugas ni dapat upgrade lagi. Mana bahagian yang mungkin kurang ya, ataupun kita dapat tahulah bagaimana servis yang kita berikan. Dan apa antara saranan ya daripada Encik Zarul sendiri ya bagi mereka yang pertama kali menggunakan aplikasi e-filing pada tahun ini untuk melaporkan pendapatan mereka. Kok ada bahagian yang terlepas dan sebagainya kan, first timer? Okey, betul. Okey. Saranan saya bagi yang pertama kali, okey, tuan-tuan perlu pastikan borang yang tuan-tuan perlu isi. Okey, borang tuan-tuan perlu memastikan sama ada borang EBE atau borang EB. EBE ialah individu pemasluhatin tiada punca pendapatan perniagaan, maknanya perolehan penggajian lah. EB daripada individu pemasluhatin ada punca pendapatan perniagaan. Kat sini keyword dia senang je, sidang pendengar sekalian. EBE, EBE, E bermaksud employment. Jika borang EB, B yang tadi E tadi, B bermaksud business lah. So hanya dua borang, EBE ataupun B. Okey, jika anda menerima gaji, pastikan kesahihan jumlah gaji anda tersebut. Sahih baru buat e-filing. Okey, ianya kebanyakannya ia menjadi rutin bagi majikan untuk mengeluarkan borang EA bagi pekerja agensi swasta ataupun borang EC bagi pekerja agensi kerajaan. Borang EA atau EC ini sangat penting sebagai rujukan kepada individu atau tuan-tuan dan puan yang bekerja untuk membuat e-filing. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan atau sidang pendengar mempunyai pendapatan dan perniagaan yang ingin melaporkan pada borang EB, pastikan penyata akaun untung rugi dan kunci kira-kira tersedia lebih awal sebelum masuk kepada e-filing. So prepare, sediakan awal-awal, siap-siap kita dah prepare penyata pendapatan dan juga kunci kira, barulah kita masuk ke sistem e-filing. Sebab ianya lebih memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk melaporkan pendapatan tuan-tuan tersebut. Okey, pastikan tuan-tuan dan puan-puan membuat semakan terdahulu terhadap mana-mana accountant sebelum akses. Sebab kita takut tuan-tuan dan puan-puan membuat kesilapan. Jika kesilapan, kat situ kebarangkalian untuk dikenakan penalti tu ada. Okey. Bagi mereka yang pertama kali yang ingin menggunakan e-filing, mohon nombor PIN dahulu seperti mana saya cakap sebentar tadi pada awal program kita tadi. Pastikan juga pilih tahun taksiran yang betul. Bagi melaporkan pendapatan diterima pada tahun yang lepas, pilih tahun taksiran 2020 untuk menghantar borang nyata. Okey, itu saja. Baik, itu dia ya kaedah untuk anda yang mungkin ini adalah tahun pertama ya untuk membuat ataupun melaporkan pendapatan mereka menggunakan aplikasi e-filing ini. Baik, secara ringkas Encik Zarul tentang program Jom Klik Hasil 2021 ini. Okey.
LHDNM telah melahirkan program Jom Klik Hasil bagi menggalakkan pembeli cukai untuk menguruskan sendiri cukai mereka dengan menggunakan perkhidmatan elektronik Easy Hasil, di mana konsep sistem taksir itu sendiri diguna pakai, iaitu bayar, taksir sendiri dan file. Apa itu bayar? Bayar ialah melalui potongan gaji bulanan bagi pembayar cukai yang mempunyai pendapatan penggajian, atau melalui bayaran secara ansuran bagi pembayar cukai yang mempunyai pendapatan perniagaan. Taksir sendiri bermaksud taksir sendiri di mana pembayar cukai membuat sendiri pengiraan cukai pendapatan tersebut. Okey, file di mana pembayar cukai akan mengumumkan borang nyata ke LHDNM menggunakan e-filing. Bayaran baki cukai pendapatan jika tukuran bayar boleh dibuat menggunakan bayar hasil. Okey, bayar hasil dan seperti tertera di MyTax lah sebentar saya cakap, yang saya perkatakan sebentar tadi. Okey, pembayar cukai juga boleh menuntut bayaran balik jika terlebih bayar melalui PCB apabila menghantar e-filing. Ini bermaksud lebihan lah, atau dikenali sebagai refund lah. Bila kita buat e-filing, jika terlebih bayar, kita akan dapat refund tersebut. So maksudnya kalau nak dapat refund, buatlah e-filing. Okey. Kan ya. Jadi boleh dapat lah, maksud tiap-tiap bulan mungkin dah buat PCB tu tadi. Kan ya, tapi terlebih bayar jangan risau. Ya, kerana LHDN akan refund kembali lebihan bayaran tersebut. Dan Encik Zarul, apa yang mungkin Encik Zarul ingin katakan secara keseluruhannya ya bagi perkhidmatan e-filing ini sendiri? Okey, sebagai kaki tangan lembaga hasil dalam negeri Malaysia yang terlibat secara langsung dalam perkhidmatan percukaian dan juga sebagai seorang pembayar cukai, sejujurnya perkhidmatan secara elektronik yang diperkenalkan oleh LHDNM ini amat membantu menguruskan urusan percukaian, tuan-tuan dan puan-puan. Setiap urusan percukaian menjadi mudah, tepat dan selamat. LHDNM juga telah menambah baik perkhidmatan e-filing ini bagi menjamin tahap keselamatan e-filing terpelihara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau. Maklumat yang didedahkan kepada kami, pihak kami, insya-Allah semuanya akan selamat. Tiada kebocoran maklumat. Jom Klik Hasil, kemudahan di hujung jari. Ya, itu dia. Jadi jangan risau ya, data anda akan terpelihara. Okey, ada pendengar kita dia tanya tu soalan, mudah je soalannya. Dia tanya, dia nak tanya kalau beli komputer tu harga 5,000 ya tahun 2020 Oktober, boleh tuntut ke 2,500? Lepas tu balance tu 2,500 untuk pelepasan tambahan. Soalan yang bijak. Soalan ni pernah juga diutarakan kepada saya ketika di cawangan. Pembelian komputer dilakukan pada Oktober 2020 sebanyak RM5,000. Perbelanjaan 2,500 dituntut di atas dan juga dituntut di bawah 2,500. Okey, jawapannya boleh. Baik. Boleh, sebab kita lihat tempoh yang dibuat, perbelanjaan dibuat ialah dalam tempoh 1 Jun hingga Disember. So perbelanjaan sebanyak 5,000 tersebut boleh tuntut 2,000 pelepasan di atas dan juga 2,500 pelepasan di bawah. Okey. Ya, jadi bolehlah ya Cik Hamba Sogir nama dia, nama Facebook dia. Okey, jadi dah menjawab dah. Cik Zarul dah menjawab soalan tuan tadi ya. Dan sebelum kata kita berakhir, program klinik cukai ya pada hari ini, pesanan daripada Cik Zarul sendiri kepada semua pembayar-pembayar cukai ya, terutamanya dalam tempoh pandemik ya ketika ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pelapor pendapatan tuan-tuan dan puan-puan, sebaik saja tuan-tuan dan puan-puan mempunyai nombor rujukan cukai, anda bertanggungjawab untuk melapor pendapatan kepada pihak LHDNM setiap tahun. Tidak kira pendapatan tersebut dikenakan cukai atau tidak. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan perlu lapor. Hantar borang nyata untuk tahun taksiran 2020 secara e-filing dalam tempoh yang telah ditetapkan. Iaitu, saya ulang sekali lagi, jika individu pendapatan penggajian iaitu menghantar borang mulai 1 Mac hingga 30 April 2021, individu pendapatan perniagaan mulai 1 Mac 2021 sehingga 30 Jun 2021. Pendapatan bercukai dapat dikurangkan dengan pelepasan cukai. Jadi jom e-filing tuan-tuan dan puan-puan. Senaraikan semua pelepasan cukai yang layak dituntut semasa menghantar borang. Saya juga ingin menasihati tuan-tuan dan puan-puan agar menyimpan dokumen-dokumen yang perbelanjaan yang dituntut. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu menyimpan dokumen-dokumen tersebut selama tempoh 7 tahun mengikut Akta Cukai Pendapatan. Macam saya cakap sebentar tadi, apabila diajukan soalan melalui Facebook, tuan-tuan boleh snap gambar tersebut. Snap resit-resit tersebut, sebab kita nak
backup untuk selamatan akan datang. Apabila kita dah audit, kita boleh buktikan yang perbelanjaan tersebut memang kita ada. Okey, bayangkan jika resit tersebut saya cakap seperti tadi dalam bentuk carbon, 6 tahun kemudian baru kita dah audit. So kita dah ada proof lah, kita dah ada dokumen dalam soft copy kita untuk buktikan kepada lembaga hasil. So kita tidak perlu ragu dan risau lagi. Okey, ini selepas itu nasihat saya seterusnya ialah berhati-hati dengan skema. Di kala ini banyak skema yang kita dapat, kita dengari. Okey, yang penting dapatkan pengesahan dengan LHDM dahulu sebelum melakukan transaksi. Apabila menerima panggilan untuk kita transfer duit ke atau tunggakan, yang penting jangan takut, jangan gelabah. Kita call dulu untuk dapatkan kepastian. Okey, caranya hubungi kami pada talian yang tertera di laman portal kami, iaitu tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi kami di Hasil K-Line di talian 03 8911 1000 atau gunakan hasil chat atau seperti yang saya cakapkan sebentar tadi, gunakan platform laman sosial okey, untuk kita mewawarkan atau membuat sebarang aduan lah. Okey, akhir kata saya terima kasih atas sumbangan tuan-tuan dan puan-puan kepada kemakmuran negara. Okey, last DJ Natasha. Silakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sediakan payung sebelum hujan supaya tidak terhantuk baru tengadah. Sekian, andalah wira negara. Wow, itu dia kata pepatah sebelum berakhir. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Zarul Akmal Muhammad Salim, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, LHDNM. Okey, cawangan Wang Semaju untuk topik kita pada hari ini, kemudahan di hujung jari hanya melalui aplikasi MyTax sahaja untuk anda membuat pembayaran cukai bagi tahun 2020. Sekali lagi terima kasih Encik Zarul kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Sama nama dia Natasha. Demikian tadi program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Kami dari Angkatan Tentera Malaysia berbangga kerana dapat berbakti tanpa mengira penat lelah kepada seluruh rakyat Malaysia sepanjang pandemik.